Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu surat yang saya ingin kongsikan dengan Anda daripada Malaysia kini yang amat menarik. Impak buruk politik Mahathir terhadap suhu politik semasa negara. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad memerintah negara kita selama beberapa dekad bermula 1982 hingga 2003 dan kembali memegang jawatan itu buat sementara pada tahun 2018 hingga 2020. Pada era pemerintahan buat kali pertama, ramai menyifatkan Mahathir menerajui negara dengan baik dan memajukan Malaysia sehingga digelar sebagai bapa pemodenan Malaysia. Ramai bersedih apabila Mahathir mengumumkan dirinya akan meletakkan jawatan pada tahun 2003. Selepas berbelas tahun menyepi dan kurang aktif dalam dunia politik, beliau kembali menerajui tampuk pemerintahan negara selepas memenangi pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018. Namun era pemerintahannya buat kali kedua bukan sahaja gagal, malah meninggalkan impak buruk kepada rakyat serta negara. Kesannya juga dirasai sehingga sekarang. Tambahan pula, Mahathir aktif lantang menyuarakan tentang isu terhadap kerajaan ketika ini. Media memainkan peranan penting dalam menyampaikan wadah berita kepada umum. Tanpa media, rakyat sukar untuk mendapatkan kandungan berita yang tepat dan sahih. Mahathir merupakan pemimpin yang kurang gemar untuk membiarkan media bebas bersuara. Beliau mendakwa kerajaan ketika ini bersifat diktator, namun hakikatnya Mahathir pernah mengawal kebebasan media menerusi pelbagai akta seperti Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Gaya kepimpinan Mahathir yang bersifat otoritarian mengancam kebebasan bersuara khususnya dalam kalangan media. Situasi itu sedikit sebanyak mempengaruhi perkembangan sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia. Mahathir antara individu yang dikritik kerana sering memecah belahkan golongan Melayu dan merosakkan keharmonian kaum di negara ini. Naratif kasarnya terhadap orang Melayu serta cubaannya untuk memainkan sentimen perkauman mengundang kritikan keras daripada pelbagai pihak. Tindakannya itu sekaligus menyebabkan peningkatan polarisasi politik antara kaum. Perkembangan kurang baik itu akan mempengaruhi konflik dan ketegangan yang lebih tinggi antara pesaing politik. Selain itu, peletakan jawatan Mahathir sebagai Perdana Menteri pada tahun 2020 dan langkahnya keluar masuk pelbagai parti mencetuskan rasa kurang yakin dalam kalangan rakyat. Ketidakstabilan politik akan memberi kesan besar kepada takbir urus negara serta rakyat, seperti dilihat dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini, apabila negara sering bertukar tampuk pemerintahan. Isu membabitkan Mahathir yang mencetuskan huru-hara dalam situasi politik negara, mencetuskan gangguan dalam sistem ekonomi Malaysia. Apabila tampuk pemerintahan berubah-ubah, para pelabur melihat Malaysia sebagai sebuah negara yang kurang selamat untuk membuat pelaburan. Penukaran pelbagai dasar dalam setiap tampuk pemerintahan yang berbeza menyukarkan para pelabur untuk melabur wang mereka di negara ini. Keadaan COVID-19 yang masih belum pulih sepenuhnya ditambah tekanan fiskal daripada firma besar luar negara memberi kesan besar kepada ekonomi Malaysia. Situasi politik yang meruncing menambahkan lagi kemelut ekonomi yang berlaku dan rakyat kian mengeluh dengan tekanan harga barangan yang meningkat serta kekurangan bekalan makanan di pasaran. Kehadiran Mahathir dalam arena politik pada masa kini dilihat sebagai pengacau oleh sesetengah pihak. Era baru pentadbiran negara baru sahaja bermula. Mahathir wajar menyedari bahawa orang ramai kini hanya mengingatnya sebagai seorang ahli politik yang gagal. Walaupun banyak kemajuan yang dibuat di negara ini, namun rakyat masih tidak lupa impak buruk yang dicetuskan
ketika menjadi Perdana Menteri ke-7 sebelum ini. Malah kesannya masih dirasai sehingga kini. Ditulis oleh Sahrul Naim, seorang pembaca Malaysia kini. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini dan tidak semestinya mencerminkan pendirian admin Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita nak cerita pula tentang Jana Wibawa yang telah mendiamkan diri dan akhirnya dikeluarkan sekali lagi. Ini kali melibatkan anak Muhyiddin. Wah, ini memang luar biasa dan pastinya akan menggemparkan seluruh dunia politik Malaysia, dan paling tergempar ialah Muhyiddin Yassin. Seperti yang anda tahu semua, projek ataupun program Jana Wibawa ialah satu program yang telah dilaksanakan semasa pemerintahan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Dan beberapa tangkapan, beberapa reman dan beberapa dakwaan berkaitan Jana Wibawa telah pun dibuat di mahkamah oleh SPRM dan juga oleh Kerajaan Malaysia. Antara yang telah pun didakwa termasuk Muhyiddin Yassin dan juga Wan Saiful Wanjan. Dan terkini, Datuk Roy dan pegawai SPRM didakwa atas kesalahan berkait anak Muhyiddin. Ini cerita dia tentang Jana Wibawa, yang mana Datuk Roy yang sebelum ini hot, viral, tular di Malaysia, dan juga seorang pegawai SPRM didakwa atas kesalahan berkait anak Muhyiddin. Seorang ahli perniagaan yang dikenali sebagai Datuk Roy dan seorang pegawai SPRM dihadapkan ke Mahkamah Session di Kuala Lumpur pagi tadi atas dua pertuduhan rasuah yang melibatkan dakwaan dorongan untuk tidak menahan anak bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Yang ini memang betul-betul luar biasa kerana ianya berkaitan dengan kononnya pertuduhan rasuah melibatkan dakwaan dorongan untuk tidak menahan anak bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Makna kata ialah dorongan rasuah ini ialah untuk menahan daripada anak Muhyiddin ditahan. Datuk Roy yang nama sebenarnya Muhammad Rashidi Muhammad Said dan Muhammad Hussein Muhammad Nur membuat pengakuan tidak bersalah dan meminta dibicarakan terhadap pertuduhan bersama yang menyebut anak kepada Pengerusi Perikatan Nasional Fakhri Yassin Mahyadin. Satu pertuduhan didakwa meminta wang tunai RM400,000, manakala pertuduhan kedua disebut menerima tunai RM240,000. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di dua restoran berasingan di Kuala Lumpur antara 5 dan 6 Mac awal tahun ini. Jika sabit kesalahan bagi mana-mana dua pertuduhan di bawah Seksyen 16A dalam kurungan E Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta yang sama, maka Hussein 53 dan Rashidi 42 tahun boleh dihukum penjara 20 tahun maksimum, denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah yang terlibat dalam kesalahan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Hakim Azura Alwi kemudian membenarkan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Session lain di Kuala Lumpur dengan Hussein dijangka menghadapi satu lagi pertuduhan. Pada 13 Mac, Datuk Roy ditahan selepas menyerah diri kepada SPRM selepas dia dikehendaki untuk membantu siasatan kes skim Jana Wibawa. Dia kemudian dikenakan perintah reman beberapa kali oleh Mahkamah Magistrate. Bagi pihak berkuasa setakat ini sudah mendakwa 3 kali atau 3 ahli politik, termasuk bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan bekas Ketua Penerangan Bersatu iaitu Wan Saiful Wanjan berhubung dengan skim Jana Wibawa. Skim Jana Wibawa asalnya dilancarkan kerajaan pada tahun 2020 sebagai satu cara untuk membantu kontraktor Bumiputra yang terjejas semasa pandemik COVID-19. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita harapkan buat masa ini ialah semua
skandal berkaitan dengan skim Jana Wibawa dapat didedahkan oleh kerajaan Anwar Ibrahim, dan yang lebih penting, semua orang yang terlibat yang ada melakukan kesalahan ini dihadapkan ke mahkamah dan dijatuhkan keadilan hukuman sekiranya didapati bersalah. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita ialah apabila anak Muhyiddin terkait dengan pendakwaan ini. Datuk Roy dan juga pegawai SPRM didakwa atas kesalahan berkait anak Muhyiddin. Ianya apabila seorang ahli perniagaan yang dikenali sebagai Datuk Roy dan seorang pegawai SPRM dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur pagi tadi atas dua pertuduhan rasuah yang melibatkan dakwaan dorongan untuk tidak menahan anak bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Kita jumpa lagi, ikuti terus ulasan selepas ini.